السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Ya Allah, ya Tuhan kami, golongkan kami bersama golongan-golongan orang-orang yang mendengar kata dan mengikuti kebaikan kata-kata itu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mudah-mudahan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga kepada waktu ini dan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat sama-sama mendirikan salat maghrib, dan mudah-mudahan segala amal-amal kita yang dibimbing oleh Allah ini berterusan sehinggalah kita menemuinya di akhirat kelak insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana maklum malam ini adalah kuliah ganti pada minggu lepas kerana saya ada urusan yang tak dapat dielakkan. Jadi bulan ni ada 5 kali Selasa, dan Alhamdulillah 5 kali Selasa itu kita dapat berjumpa dan meneruskan kuliah kita yang kita bertemu pada malam insya-Allah. Saya mohon maaf tuan-tuan kerana menunggu tarikh. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ganjaran orang-orang yang sabar. Baik, berbetulan dengan malam ini malam countdown tahun baru, kan? Seperti itu ya. Dan kita tidak disunatkan apa-apa dan buat apa. Kalau tak payah pergi keluar ya, tidak disunatkan.
Turun tu pun Allah alam lah, sunat tu, tapi nak turun tuan. Jadi subuh dengan malam ma'al hijrah pun tak ada disunatkan apa-apa. Jadi kalau ma'al hijrah tuan boleh doa awal tahun, malam ini boleh doa, tak masalah. Kerana doa awal tahun tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Dia adalah timbul selepas itu. Jadi sekiranya tuan awal tahun ini kiranya berbetulan dengan awal tahun hijrah yang hari itu kita membaca doa lah, ya. Hujung tahun, awal tahun. So ini bulan tahun Masehi, tahun orang Masehi. So nak doa bila-bila masa sendiri boleh doa. Jadi tidak boleh salah. Namun untuk kita membakar-bakar mercun itu tidak disyariatkan, ya. Dia jangan jadi macam orang Cina, ya. Dia bakar mercun katanya ada hantu. Hari raya tu kan, apa ni orang Cina. So kita tahun baru Masehi tak ada disyariatkan apa-apa. Kita buat macam biasa, beramal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti biasa. Baik, malam ni kita sambung berkenaan dengan tajuk azan dan iqamah. Walaupun tajuk ini kadang-kadang ada orang kata aku bukan Bilal, buat pun nak ambil tahu. Tapi kita nak ambil tahu kerana ini ilmu, ya. So kalau Bilal ada buat kesongsangan, kita tahulah dia silap. Ataupun kita sendiri Bilal, oh aku dah silap. Ataupun kita betul selama ni, nasib baik betul. Gitu. Kalau tidak kita akan anggap macam belajar haid dan nifas. Berapa pun nak belajar, tak kena apa-apa. Tapi tuan dengan isteri kita, dia perempuan, anak kita ada perempuan. Dan tak ada isteri, tak ada anak pun dia ilmu dan wajib kita. Baik, ya. So subuh yang ada dengan iqamah kadang-kadang tak kena mengena dengan kita sebab kita tidak bekerja sebagai muazzin ataupun bilal. Tapi kita kena tahu kerana dia ilmu fardu ain. Baik, kata penulis rahimahumullah, azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu salat fardu dan untuk menyeru orang-orang Islam supaya berkumpul mengerjakannya. Okay. So jelas kepada kita, dia kata lafaz yang khusus. Khusus ni maknanya dia tidak boleh ditekuk tambah daripada Nabi SAW. Kalau begitu, begitulah dia. Kalau ada nambahlah dia. Jangan tekuk-tekuk, jangan dikurang-kurang. Kerana ini dipanggil lafaz tauqifi, lafaz yang kita panggil memang turunnya begitu. Dan begitu senang tuan. Kalau turun dia 6 kilo, kita tak boleh jadi 5 kilo setengah. 6 kilo. Tak boleh 6 kilo setengah, tak boleh. Itu dipanggil lafaz khusus yang tauqifi, yang tetap jumlahnya. Lepas tu kita sangat-sangat menolak azan-azan yang pelik-pelik seperti azan-azan orang Syiah, ada tambahan yang tidak bersumber daripada Nabi SAW. Okey, jadi tuan-tuan nak tambah nanti syahadah tu satu, dua kan, la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan tambah lagi asyhadu anna pun lagi, tak boleh. Hatta nak buat belawak, gurau pun tak boleh. Kerana ini lafaz yang khusus. Cuma darajat dia tidak seperti Quran Karim lah. Pun begitu tuan-tuan, tapi dia turun daripada Allah kepada Nabi SAW. Begitu keadaan. Jadi kita tak boleh tambah, tak boleh kurang-kurang. Okey, jelas. Tujuannya untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu, bukan solat sunat, ya. Saya teringat dulu tuan-tuan buat qiyamul lail, ada pakcik tu dia qamat. Okey, kita nak mula pakcik tu tak disuruh pun, tapi dia qamat. Kan kalau ditegah kan malu pun kan, dia lah habiskan masa saya. Kesian tuan kalau kita pakcik ni apa ni, malu dah tuan, mau dia balik kan. Dia habiskan. Tapi tidak kena tempatnya. Kan kita bukan nak sembahyang fardu. Dia qamat. Mujur tak azan, ya, qamat. Kira tahu tapi okeylah ada bila azan. Lepas tu kalau tuan perasan bila orang sembahyang sunat dia akan sebut yang berjamaah lah, kan, yang seorang-seorang tu, ya. Dia akan sebut as-salatu jami'ah, kan, ataupun salatu tarawih jami'atan rahimahullah. Itu makluman, menunjukkan salat tarawih nak didirikan. Tidak, tak sebut.
Tapi kalau solat tarawih pun kita tamat, Allah. Malu tuan-tuan ya. Sangat memalukan tu. Di negara Islam ni memalukanlah kita. Kalau duduk Argentina itu tak berikut. Bukan negara Islam, ni negara Islam. Tuan, kadang-kadang kita ketawa tapi ada orang ketawa tak boleh buat. Bila disuruh mengaji, asyik mengaji PK je, boring lah. Tapi hati tak tahu. Itu sedih, kita sangat sedih. Kita bukan pandai pun, kita pun tak pandai. Tapi kita mengaji supaya tidak nampaklah kejahilan sangat. Walaupun kita tak pandai, tapi janganlah jahil sangat. Itu je. Bukan kata bila kita belajar kitab, habis satu kitab boleh jadi ustaz. Tak, bukan itu matlamat kita. Cuma nak menghilangkan kejahilan. Tapi orang kita sebut kejahilan, dia buat tak tahu dia menghilangkan kebodohan. Sebentar. Cakap baik sikit. Kan sama jahil dengan bodoh kan? Jahil, bodoh, idiot, moron. Itulah stupid, bloody bull. Itu lama tuan. Tapi oleh kerana jahil tu, dia akan agak ingat ni orang jahiliah tu. Jahil, bodoh ya. Tidak berilmu. Tapi jelas. Jadi azan bukan untuk main-main, kecuali nak belajar dengan ada pertandingan. Sebenarnya tak boleh azan ni main berasap kira tempat, kecuali lah. Belajar tu untuk belajar. Yang kedua untuk pertandingan ni kita untuk memupuk minat budak-budak dan bapak di sini ya. Tapi tak pernah jumpa pertandingan azan dewasa pun ada. Mesti budak-budak. Sebab kalau buat tu tak ada orang masuk dah. Budak dia kan hadiah best tau, hadiahnya gini, seronok dia. Orang dewasa, hadiah tak hadiah, malu nak azan. Dia fikir malu dia. Kalau tak ada orang buat tak pertandingan azan dewasa. Ngaji ada, ngaji dewasa. Lepas tu tuan-tuan, ada satu, kita biasa azan nak pergi haji kan, ataupun pergi musafir. Biasa dengar kan azan. So ini ada pertikaian dari sisi ulama tentang periwayatan nasnya. Ya. Nas yang mengatakan azan untuk kita bermusafir ini diragukan nas. Ada kalau kita mengaji hadis kita fahamlah rantaian sanad itu ada meragukan perawi. Jadi orang musafir yang disunatkan hanya salat sunat musafir itu saja. Azan nanti ya. Kadang-kadang kalau tak azan orang marah. Nak pergi haji kan azan Allah Akbar. Agaknya dia terikut dengan cerita semerah padi kan. Kan pergi Ramli nak pergi perang kan, azan kan, sampan tu kan. Lepas tu ada lagi PL, satu lagi PL, azan ketika nak memasukkan mayat ke dalam liang. Yang ni pun tidak dijumpai asasnya, tetapi menjadi amalannya. Yang ni susah buat nak cakap. Sebab yang azan tu orang-orang lama, yang cakap orang-orang baru, mesti tak mendengar kan. Tapi memang tak ada sumber daripada Nabi SAW buat azan untuk memasukkan mayat ke dalam liang. Bila dah jadi amalan, dia susah buat. Okay. Dia akan bersumberkan, orang dulu buat, ada sumber dia sendiri. Orang dulu buat, jangan kata Nabi buat. Itu susah. Jadi kita belajar ni azan untuk solat fardu sahaja ya. Dan perkara yang saya sebut tadi dia boleh. Ini haruskan. Hukum azan. Azan disunatkan ketika hendak mendirikan salat, sama ada salat tunai ataupun qada. Salat semasa lah maksudnya, ataupun salat yang dah tinggal tunai atau qada. Ia adalah sunat muakkad ataupun sunnah muakkadah ala al-kifayah bagi suatu kumpulan, yakni tuntutan sunatnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Bagi individu pula yang merupakan sunat aini, pahala sunat diperoleh apabila melakukan. Azan juga merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar-syiar Islam. Yang penting di syiar. Itu azan ni di syiar. Syiar ni apa? Kita panggil gambaran itulah Islam. Ada membesarkan Allah, kan? Allah. Ada penyaksian kepada Nabi SAW dan Allah. Kemudian ada
ajakan untuk solat, ajakan untuk kejayaan. Itu syiar, melambangkan ini adalah Islam. Itu syiar, itu dibolehkan kita menguatkan suara sehingga keluar sebab dia syiar. Yang lain-lain dia ada perbincangan. Contohnya buka ngaji kan, buka ngaji dia tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Okey. Tetapi kalau buka ngaji orang tak komplain, okeylah. Cuma jangan terlalu kuat. Dia macam kita panggil sepoi-sepoi. Mana dengar tak dengar dia ngaji. Sebab kalau kuat sangat pun bukan kita dengar sangat pun tuan ngaji. Buka ngaji kita main takraw, buka ngaji kita main dam kan. Ngaji tu syiar tu. Tiba-tiba kita buat bodoh je ngaji. Ini yang berlaku di mana? Di Malaysia. Tapi di amalan negara kita dah biasa kalau tu. Jadi orang nak komplain pun tak berani, dia diam. Sebenarnya Nabi SAW sangat menjaga kita panggil apa? Ketenangan peribadi orang. Hatta Nabi SAW bila ada orang baca Quran kuat di masjid, Nabi tegur dia kerana mengganggu orang solat. Itu kena jelaskan. Macam tempat ni, kalau kira kan kita ada campur-campur orang kan, Islam, Islam. Kita bukan masalah mengganggu orang tidak Islam, masalah kita mengganggu budak kecil, tidur, baby kan, ataupun orang tua yang sakit. Itu benar dikira. Kerana ini tidak dituntut. Tetapi azan dituntut. Kalau kau tak suka pun kau kena dengar juga azan, sebab dia syiar. Lepas tu kita pasang speaker luar, bagi kau-kau ni, bawa orang bangun supaya orang pergi salat. Tapi ngaji jangan kuat-kuat tangan, sekadar. Kalau tidak nanti orang mana berani tuan. Apa dah pasal ngaji kuat-kuat, tak berani dia, takut dia dosa. Sebenarnya boleh tegur, kerana ini tidak dituntut oleh Nabi SAW. Sekadar-kadar boleh ya, ngaji sikit-sikit. Ataupun nak dekat-dekat dengan solat, okeylah. Jangan 24 jam pasal ngaji ni, nanti orang marah tuan. Orang marah sebab dia nak. Memang ngaji tu bagus, tapi ngaji bagus untuk kita sendiri, kita ngaji ni, bukan kita ngaji pergi kat orang tu. Tuan pergi rumah, jangan kata orang lain lah, isteri tuan. Dengar abang ngaji kan? Tak ada lah, anak ni. Dengar, kau dah dengar ni? Kita pergi telinga dia, ngaji. Marah ya tuan. Kita disunatkan mengaji sendiri, tapi tidak dituntut untuk bagi orang dengar pada telinga dia. Tapi ada orang yang tak faham, dia mula kata, ini dia kita tunduk kepada orang ni, kita tunduk kepada orang kafir lah, apa dan sebagainya. Sedangkan tidak ada disyariatkan supaya pasangan kuat. Tuan-tuan kalau pergi negara selain Malaysia ni, selain Nusantara lah negara Arab, negara Mak Saleh lagi lah, negara Arab ni yang Islam, tak ada pasangan ngaji kan. Dia azan. Itu kita je yang ada ngaji kuat-kuat. Bukan bermakna saya ni against kepada pasang speaker luar, tidak. Jangan kuat sangat. Kita memanglah kita tak ada baby masa tu, kita ada orang tua kita sakit, boleh lah cakap. Bukan jadi baby, kita akan rasa perkara. Jadi ini perkara kemanusiaan, dia bukan untuk Nabi SAW. Tapi azan mesti dikeluarkan. Cuma permasalahannya ialah azan ni bila dia terlewat, dia boleh dilaungkan. Contohnya saya kuliah ni, saya belajar sampai pukul 9, contohnya lah. Ini contoh tuan-tuan, jangan ingat hari pukul 9 habis. Nanti takut, gelisah. Saya pukul 9. Boleh tak azan? Boleh, tapi tutup speaker. Azan untuk kita solat Isya. Ditakuti orang luar ingat, aku bawa habis mayam, bawa azan. Dia akan jadi musuh. Boleh. Tapi untuk dalam ya. Jelas ya? Sebab azan dia nak tahu waktu dah jalan lah, bawa azan bawa. Tapi bila kena ambil sunat tu, sebelum mendirikan salat, kita azan. Jelas ya? Itu jelas lah bagi saya mudah. Yang penting dia syiar. Jadi kita tuan-tuan bersyukur kepada Allah SWT kerana negara kita masih lagi membenarkan azan. Itu yang penting. Kalau Singapura, Wallahualam, saya tak berani nak kata tak ada azan. Tak berani. Sebab saya pergi Singapura, mungkin masjid-masjid tertentu pun ada yang kadang-kadang dengar azan. Selama ni kita dengar orang tengok Singapura tak boleh azan dekat luar. Saya pergi tu, ada azan. Ada satu masjid saya pergi tak ada azan kat dalam saja. Satu masjid tu masjid saya ingat yang conquer orang Pakistan. Ada azan di luar. Tak ada masalah. Jadi cerita orang ni bohong kan, kita pergi sendiri.
Kita tengok itu, oh iya ke, percaya. Pergi tengok, lain juga. Kan? Wallahu a'lam. Tapi kalau di negara Kristian memang tak, yang harap lah tuan, memang tak ada lah. Azan dalam dewan solat lah. Okey. Baik. Dalil disyariatkan azan. Dalil disyariatkan azan berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil Quran firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Kata Allah, apabila kamu wahai orang-orang beriman. Dalam kitab tu dia tak ada ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Surah Al-Jumu'ah, Jumu'ah ayat 9. Dan tuan-tuan, bila kata dalil ni bukan untuk hari Jumaat sahaja. Kalau Jumaat tu pun Allah suruh azan, maknanya yang Jumaat yang fardu untuk jamaah kan. Mana ada orang sembahyang Jumaat seorang? Itu yang disyariatkan untuk berjamaah. Kalau tak berjamaah tak sah sembahyang Jumaatnya kan. Apatah lagi solat-solat yang tidak diwajibkan jamaah seperti Isya, Maghrib, lagilah kena azan. Itu maksud Allah ya. Dan pergi solat kemudian tinggalkan jual beli. Yang ni tuan-tuan, ni yang paling banyak kita nak tinggal. Sebab masa itulah nak lawan-menawar. Tuan-tuan di sini tak adalah kan jual beli ya. Kita pergi bla-bla PJ kan, Semang Jaya insya-Allah. Macam pasar tuan, ada jual rambutan, jual bandel pun ada. Sup biasalah makan standard lah. Di mana tu? Masjid airport lama. Masya Allah, makan sup dulu. Masuk dengan aku sekali. Makan sup dulu tuan, dengan sup. Tapi masa tu tengah belum azan lah ya. Masuk kita solat. Tapi kita tengok orang lain tu tengah azan pun masih lagi buat transaksi. Masih lagi. Takkan toke apa ni yang penjual tu apa? Lepas ni nanti bayar. Hilang kawan tu boleh bayar. Lepas tu masing-masing ada yang kata 15 minit sebelum azan mesti berhentikan transaksi sekejap. Hukumnya haram. Tetapi jual belinya sah. Hukumnya haram. Terus sah jual beli berserta dosa. Tapi kadang orang tak peduli tu haram ke sah ke, yang penting orang bayar. Kan betul tak? Masyuk. Kesian tu kadang-kadang Nazir dah beritahu sila berhentikan transaksi anda. Tak peduli apa dia Pak. Jalan juga Nazir siapa? Kalau polis datang bawa gari berhenti dah kot. Nazir itu pahala ni. Itu sikap kita lah. Allah dah bagi rezeki ya, dari hari itu Allah bagi rezeki bagi orang datang. Tapi dia tak kenal Allah bagi rezeki. Dia jalan juga yang tengah azan masih lagi jual beli, khutbah lagi, dah lepas jual beli. Dia ada orang beranggapan yang jual beli perempuan bukan lelaki gitu. Yang digantikan bini dia lah, rumah dia ganti, dia pergi sembahyang. Sama lah tuan, bukan masalah lagi perempuan ni, masalahnya ialah transaksi semasa azan. Azan hari Jumaat tau, bukan azan biasa ni, azan hari Jumaat. Ini ayat ni berkenaan dengan hari Jumaat utamanya dan dikiaskan kepada solat-solat fardu yang lain. Itu jelas. Jadi sebenarnya tuan, apabila tak ada jual beli lagi selamat masjid tu sebenarnya. Tapi itulah contoh tuan, dah 10 tahun ada orang berniaga, tiba-tiba masuk nazir baru, kita akan stop niaga ni. Mengamuk orang tuan. Macam masjid ni surau ni tak buat tak apalah. Kalau yang dah buat ni memang susah nak buat. Kadang-kadang nazir akan fikir, ni aku yang berdosa ni sebab aku yang menganjurkan perniagaan ni. Dia akan fikir begitu. Orang yang fikir dosa kan fikir dosa. Yang tak fikir padahal tuan yang dia ada untung. Memang sangat untung, ramai orang datang. Dan orang datang situ, kalau pergi pasar mungkin boleh jadi dia window shopping ataupun mana nak belilah. Tapi kalau pergi situ memang nak makan dia lapar. Jadi kalau perniagaan makan mesti habis. Masjid Darul Ihsan ini bukan memburukkan, tidak ada contohnya. Masjid Darul Ihsan Semang Jaya kan, semua bread. Allah, nasi habis, mesti habis. Memang laku betul. Itu rezeki Allah bagi.
Jadi Allah bagi rezeki, kita kena ingatlah Allah kata fas'au ila dzikrillah, fas'au. Jangan sambung rezeki. Walaupun kita kata bang saya nak beli, minta maaf kena azan. Kita punya keyakinan memang rugi satu customer. Tapi kalau kita beriman dengan Allah, kalau kita patuh dengan ayat Allah ni, Allah akan bagi customer yang banyak nanti lepas azan, lepas sembahyang, lepas sembahyang. Tapi tak ada keyakinan yang tu, kita pun boleh lah. Alah ini dosa, besok tak apalah. Mudah-mudahan kita diampuni Allah SWT. Baik. Dalil daripada sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, "Idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiba waktu salat, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan, dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam kepada kamu. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini hadis Nabi tentang azan setiap waktu salat, ya. Nabi kata kalau nak salat, seorang kena azan dan yang lebih tua jadi imam. Dan tengok yang lebih tua tu kena, maksud lebih tua ni maknanya apa? Lebih tua umurnya, lebih tua bacaannya, lebih tua ilmunya, itulah. Bukan tua-tua saja tuan. Minta maaf lah, bukan akan kata apalah. Kan tua-tua saja baca pun jahanam, aku tua. Kan? Tua semuanya. Ini ada perbincangan di dalam kitab fiqh, ini bab imamnya ada perbincangan lain. Kerana ada orang sampai tahap bila kita tolak anak muda naik, budak ni belum kahwin ni tak boleh. Belakang dia dah malu tuan. Dah melangkah tu boleh reverse malu. Reverse kereta tak boleh reverse orang ni malu pun. Seorang suruh ke depan, seorang suruh ke belakang. Malu belakang. Ni budak ni belum kahwin tak boleh belakang. Malu. Itu antara-antaranya. Nabi pun tak pernah sebut dah kahwin belakang. Itu ulama punya guideline. Imam ni kan, contohnya saya bagi contoh sebelum kita masuk bab imam. Dalam kitab fiqh banyak sebut orang yang layak jadi imam, pertamanya aqra'ukum, yang bacaannya baik, ya. Kemudian afqahu, yang ilmunya banyak. Dan kita pun tak boleh kata aku ilmu boleh banyak kampung ni. Orang yang akan tunjuk kita kan, tu ilmu banyak tu. Kemudian dia ada lain akhlaknya bagus. Apa lagi? Sudah bernikah. Kenapa disebut sudah bernikah? Kerana orang yang dah menikah ni mengikut kebiasaannya jiwanya tenang. Sebab dah kahwin, dia tak fikir siapa-siapa dah. Jadi anggapan ulama, orang bujang ni dia masih bercelarut polanya, jiwa kacau. Jadi bila jadi imam, jiwa kacau. Itu antara guideline ulama. So yang penting Nabi kata mestilah orang itu bacaannya terbaik, dan Quran tu dalam dada dia lah. Itu maksud Nabi SAW. Dan kalau kita tengah ramai-ramai ni imam tak datang, kita nak interview seseorang tu. Kau ilmu kau berapa? Ilmu kau macam mana? Dah kahwin belum? Apa belum? Lambat tu lah, tolak atau apa. Sebab tu tuan ya, kadang-kadang kita fikir kita pergi satu kampung kan, tempat lah. Kira-kira tuan-tuan ni orang mengaji lah, bukan orang tak mengaji, tuan mengaji, fiqh pun tuan mengaji, tajwid pun tuan mengaji, Quran pun tuan, dan belakanglah kepala sedikit sebanyak surah. Bila tuan-tuan kita pergi satu tempat, kita dengar bacaan imam ni pun boleh tahan teruknya. Bukan boleh tahan eloknya, boleh tahan teruk. So kita dalam pindah kita kata mungkin kampung ni yang terbaik. Kita jangan kata milih macam mana milih, mungkin ini yang terbaik. Sebab tu kalau ada orang yang lebih pandai buat bodoh je, orang tu berdosa. Dia pandai tapi dia diam. Nak depan lah, belakang lah, berdosa dia. Kerana membiarkan orang yang bacaan teruk depan. Orang tak berdosa sebab dia kata aku dah membaca macam ni. Kenapa kau pilih? Dah tak ada. Orang lain kalau baca bismillah aja sampai orang tu ni. Mungkin kau yang paling terror dalam mulut kau ni. Dia terus naik. Dia ada orang yang pandai. Dia tak nak ke depan, dia berdosa. Susah kan? Jadi orang pandai susah. Jadi orang bodoh pun susah lah. Dia akan cukup. Dia susah belakang dulu. Tapi nak cerita tanggungjawabnya ialah orang yang ada ilmu. Ya? Dan kita pun tak kata kita banyak ilmu. Tidak. Kan kita kata orang yang bukan kita. Orang ni alim ni. Kan kita suka kan? Ni alim ni. Yang ni boleh lah. Yang ni tak habis ni. Tapi kita semua yang mencok orang ni yang cok diri kita kan. Macam pemilihan imam dan bila tuan-tuan kan tuan pilih kawan-kawan tuan. Mana ada
Saya cadangkan saya lah. Kalau macam tu lama yang kau keluar mesti pelik Dia bisa cadangkan. Saya cadangkan Cik ni, saya cadangkan Cik ni. Macam tempat saya itu masa pemilihan tahun 3 kan. Okay, kami cadangkan Ustaz Kuning, saya lah tu. Jadi yang seorang lagi kami menyokong, yang seorang lagi saya cadangkan ditutup. Itu naya tu kan. Jadi dia tak bagi can orang lain kan. Bila siapa yang setuju Ustaz Kuning sila angkat tangan. Oh semua angkat tangan. Tak cik itu saya seorang yang angkat tangan. Kalau angkat tangan sekali yang boleh depan muka dia. Bila calon tak boleh angkat tangan. Kalau dia angkat tangan sekali baru tuan. Itu kan macam tu lah, kita disokong oleh orang dicadang. Kita bukan kecuali ada jawatan kosong sebagai imam, itu lain ya. Itu pun ditemu duganya boleh tahan tuan, dahsyat ya. Bukannya kata ni anak saudara tu boleh masuk lah. Kalau ada pun memang tak betul lah cara tuan ya. Dia nak jadi imam Bilal. Dia macam Selangor punya, wallahualam lah Selangor negeri lain ke, tetapi nak sebut kalau yang negeri punya perjawatan untuk imam dan Bilal, syarat dia boleh tahan tu. Mesti mengetahui secara mendalam ilmu fiqh, tauhid, tasawuf. Banyak tuan tu. Kalau dulu qualification cuma SPM je. Imam daerah terutama imam daerah Jami' SPM dapat senawi. Tetapi mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam fiqh tauhid, mana dapat tuan. Maknanya nak cari apa? Nak cari orang yang betul-betul nak jadi imam. Kata SPM, semua ada SPM dengan kredit pengajian Islam, kredit bahasa Arab. Baik orang boleh kredit ya? Tapi sebelum ke depan tak ramai orang ke depan. Jadi sebab tu dia bagi syarat yang pelik-pelik. Bukan pelik lah kan, ketat. Macam tak logik. Kalau kira-kiranya mestilah mempunyai PhD kan. Barulah dia mempunyai pengetahuan mendalam dalam agama kan. Kalau sekarang SPM ni bukan dekat tak mendalam, tapi banyak masa yang kita cari untuk mendalam. Dia nak bagi tahu supaya nak jadi imam yang betul-betul minat jadi. Jangan nanti asyik tadi pun tak dapat lah hari ni bukan. Dia tak cek tuan kan. Dia tak ada kena serapa, dia contoh ya. Ya dia tak rasa pula. Tak kena serapa. Yelah imam pun orang tuan. Bukan imam malaikat sejak langsung dia ada. Kadang-kadang rumah dia sakit, dia kena tak tolong rumah sakit ni. Rasa kan? Okey, jelas kan? So itu antara Nabi sebut cari yang lebih besar umurnya dan lebih besar ilmunya daripada kami. Baik, permulaan disyariatkan adzan. Adzan telah disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Maknanya tahun di mana orang Islam berhijrah ke Madinah. Tahun pertama. Okey? Tahun bila tu? Tahun pertama lah. Masihnya tak tahu. Tapi hijrahnya tahun pertama. Kan kita ada tahun kedua hijrah, tahun kelima hijrah. Ini tahun yang satu hijrah. Dia Nabi SAW berhijrah ke Madinah, disyariatkan azan. Okey, jelas ya. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Katanya ketika orang-orang Islam datang ke Madinah Munawwarah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan salat. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru, yakni melakukan azan untuk menunaikannya. Pada suatu hari mereka bincang mengenainya. Berkata sebahagian dari mereka, gunakan loceng seperti loceng orang Nasrani. Sebagian yang lain kata, gunakan ceropong. Ceropong ke apa lagi? Okey, seperti tanduk. Ni lah serombong pun yang digunakan oleh orang Yahudi. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar ya, mengapa kamu tidak menyuruh seorang bangun menyeru sembahyang? Lalu Rasulullah bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah untuk salat. Jadi macam-macam cadangan. Mula-mula kan Islam baru nak tapak kan. Loceng lah, macam Nasrani. Macam loceng kan? Saya ingat loceng dulu yang kena ding 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 maghrib dan pagi lah. Fikir dia pun ada subuh dan maghrib tu dia. Ding ding ding. So Nasrani pakai loceng rasanya. Kemudian Yahudi pakai mut. Jadi Sayyidina Umar kata, apa kata kau orang kalau suruh seorang bangun ke seru azan? Jadi
Nabi SAW, bukan Nabi ni buat bodoh tidak. Nabi ni tengok je gelagat orang, sahabat ni. So Nabi pun arahkan Bilal, bangun dan serulah untuk solat. Jadi turunlah perintah adzan dengan lafaz yang nanti kita akan sebut. So tuan-tuan, kadang-kadang kita dulu di kampung kita ada kentong. Tahu kentong kan? Yang kentong. Agaknya sebab kentong dipanggil bunyi tung-tung. Dia macam, tapi budak sekarang tak pernah jumpa kentong. Tak pernah. Macam kecil ke lahir lama. Kan dia macam kayu ni, potong tengah ni, buang tengah kan. Tong. So yang itu tak ada salahnya kerana lepas tu diazankan, bukan ditung terus semayang. Jangan pula kita kata, sebab dulu ada musim zaman tu ada orang datang masjid ni buang kentong ni bid'ah ni. Ni macam orang kafir. Kita kena faham lah, kentong satu maksudnya azan, bukan kentong. Okey, lepas kentong semayang, baru betul orang kafir. Kita ada azan, cuma kentong tu kita kata mungkin zaman dulu mana speaker tuan kan. Zaman-zaman orang suara turun mana speaker. Pakai kentong lah. Ya lama tu ya, tinggal sebelah tu. Mana mikrofon, tu. Pakai kentong. Tong. Lepas tu azan, mesti orang tak dengar kan. Orang jauh-jauh pun dengar, tapi azan mesti dilaungkan. Jadi dia nak bagi orang datang masjid, dikentongkan dulu. Okey, jadi bila kentong dia jadi rebutan budak-budak, perlu disil kentong masjid. Bila berebut, aku dulu lah, saya ingat sekolah agama petang. Bila zuhur dan asar tu semua berebut, menunggu kentong. Queue. Aku dah cop dulu. Lama-lama Nazir kata, dah sil kentong ni, tak payah kentong lah, azan ni. Sampai sekarang saya ingat Selangor dah tak payah kentong, tapi digantung lagi lah. Nak tunjuk, ni namanya kentong. Kayak budak kan. Lama-lama jadi museum kentong. Ni kentong namanya, tapi tidak diguna lagi. Tapi istimewa ni tuan, saya ingat mesti kecil-kecil. Biar bulan kan, kentong ni kalau tung tu azan, nak azan. Kalau tung orang meninggal. Itu faham. Ni kentong ni orang meninggal. Kalau sekarang tak tahu orang meninggal kan. Kalau tahu masuk WhatsApp, siang ni dah meninggal. Al-Fatihah. Banyak. Sekarang lagi dahsyat lah. Al-Fatihah. Bila malam macam Al-Fatihah. Dan ini yang bergantung ini. Okey. Jadi Nabi SAW mengarahkan Bilal Ibn Rabah untuk adzan. Melekatlah nama Bilal kat masjid-masjid. Imam Bilal. Bilal tu dah meninggal lama dah, tapi melekat nama dia. Mengambil sempena orang pertama yang adzan. Itu je. Ya. Kalau orang yang tahu tu Bilal di mana rupa dia, tak nak Bilal. Orang ni kan gelap kan, orang hitam Bilal. Dan Bilal lah orang pertama melakukan adzan. So lafaz adzannya begini ya. Ini lafaz tentu mengenai adzan ni lafaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita betul. Asyhadu anna Muhammadar, bukan Muhammadur. Kadang-kadang jarang ada lah, tapi kalau yang Bilal yang apa ni, bila terjun ni, biasanya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tak pernah jadi Bilal, first time. Tapi kalau Bilal dia tetap dia mesti betul. Okey, tu jelas. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu yang kedua, dia huruf ha. Kita memang belasah ada dua, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dulu ha. Sebab kita tak tengok teks kan, kita tengok cuma azan. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. So tuan-tuan, ada beberapa tips untuk azan ni. Jangan sekali-kali tulis dekat kata Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Jangan. Nanti dia akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Dia akan jadi meletak. Jangan. Tulis bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kali-kali yang tulis tak baik. Walaupun entah berlaku tidak, tapi macam berlaku kan.
4 kali katanya. Sangat berbahaya ya. So maksudnya kita tahulah. Pertama tu membesarkan Allah, kemudian penyaksian tiada Tuhan disembah melain Allah, tiada Tuhan penyaksian Muhammad SAW suruh Allah. Kemudian marilah kita mengerjakan salat, marilah kita menuju kejayaan. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah. Ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu syiar. Menunjukkan inilah ada Islam, la ilaha illallah. Jadi kalau kita faham tuan, akidah kita akan lebih kuat dan mengazani. Tapi sebab kita tak faham tu, la ilaha illallah tu apa? Tak tahulah, la ilaha illallah. Itu tak tahu pun dia. Tapi mana nyebut, ya? Tiada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah, hanya melainkan Allah. Itu jelas kalimat tauhid diletak di hujung. Kemudian dan ditambah pada azan waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. 2 kali ya. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Naum lah terus. Itu yang sambung tidur je. Naumnya lembik je. Saya tu ingat lagi bila time puasa lah, time puasa lah. Time puasa bila ni kan dia belum buka yang berat kan. Air dan kurma. Jadi azannya pun slow. Allah Akbar. Syarat dia. Tuan-tuan tengok isyak tu, dah kenyang kan? Mau dia kuat azan. Itu Bilal kan? Tapi Bilal bin Rabah standard tuan, dia macam tu, dia tak ada lembik, tak ada lemah, dia kuat. Tapi dalam sirah yang cerita Bilal ibn Rabah ni azannya biasa je, biasa je. Dia tak ada belah-belah sangat. Sehingga kan ada riwayat sebut adalah seorang Mamat ni, dia nak azan ya. Kan Nabi suruh Bilal azan kan. Jadi dia seorang nak azan. Dia nak test market suara dia lah. Agaknya suara tu paling sedap masa kat Madinah tu. Azan. Solat apa saya tak ingat tuan dalam riwayat sebut. Kemudian dah azan dah. Tiba-tiba Nabi datangi oleh Jibril kan. Tadi tak sembahyang ke? Kenapa? Tak dengar azan pun. Rupanya Nabi beritahu siapa yang azan tadi? Bukan Bilal ya Rasulullah, tapi orang itu, kesimpulan lah. Baru Nabi tahu bahawasanya azannya tidak sampai ke langit kerana tidak ikhlas. Sebenarnya Bilal tu walaupun suaranya pitching lari, tapi dia ikhlas sampai kepada Jibril alaihissalam ya. Ini riwayat Allah alam. Tuan-tuan, dalam keadaan kita ni buat amal ni, keikhlasan tu sangat susah kita pupuk, sangat susah. Bila pula orang puji lepas azan tu sedap suara. Orang memang sedap lah. Allah, kita pun tak tahu terbang pun ni kan? Kita terbang lah orang puji. Bahaya sangat tuan. Takut tak sampai azan kita kepada langit. Sangat bahaya. Jadi untuk mengelakkan tu, tuan azan lah, azan yang paling tak sedap sekali, insyaAllah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, nanti ikhlas dia. Tapi itulah orang kita tak mau pula. Dah ada jangan azan lah balik. Osak mikrofon tu. Tuan, macam di Makkah Madinah dulu azan biasa ya, tapi sejak masuknya Allahumma salli ala Muhammad kepada Syekh Ali Mullah, kan? Ali Mullah ni orang Pakistan, orang India, ada orang Arab. Dia yang mulakan azan yang berlagu Melayu kan. Masuk Arab lain belajar dengan dia. Lepas tu azan yang sama kan tuan, bukan sama je. Tuan tak jumpa azan macam kita. Macam kita ada kena Allahu Akbar, tak jumpa Mekah Madinah. Sebab dia guna cara version Hijazi. Di sana Hijazi sebagai azan dia. Lepas tu Allah ada naik. Sama je Madinah itu, Mekah itu lah. Sebab yang ajak Ali Mullah, Syekh Ali Mullah. Pencen kan. Bila pencen tu yang main. Bila pencen itu pencen dia berapa puluh ribu tuan. Sebab Arab yang bab lagu-lagu ni banyak di Mesir. Mesir dia seni memang dia hebat lah. Sebab tu kalau nak belajar Taranum apa, anaknya tu atau di Azhar sana suruh ambil ilmu sana, bab lagu-lagu sana. Makkah Madinah kurang. Macam imam-imam yang baca tu kan, Sudes, Syurim tu, orang kata Allah alam lah, dia pun tak tahu dia baca tu lagu apa. Dia lagu sedap kan, tapi dia tak tahu dia lagu apa entah. Memang dia ajar macam ni, dia ikut alunan lagu.
Ada yang tahu lah. Tapi kalau Mesir semua dia tahu lagu. Tuan kalau tak pernah dengar dia macam lagu Hijaz, lagu Ras, lagu Bayati, lagu Nahawan, bukan lagu lah. Lagu-lagu ni tuan, lagu nyanyi sebenarnya, lagu nyanyi. Yang Umm Kulthum nyanyi tu. Umm Kulthum kenal kan? Kenal? Beyonce kenal? Melova kenal? Umm Kulthum ni penyanyi hebat Arab dulu. Dia kalau menyanyi ya, harakat dia panjang kok. Jadi lagu nyanyi itu diterapkan dalam Quran. Itu setengah ulama kata haram hukumnya, setengah ulama. Setengah ulama kata bacalah selagi tidak lari tajwidnya. Okey? Jadi lagu-lagu itu Arab ya. Lagu Arab macam orang nyanyi tu, dia bukan macam kita, dia pop. Kita ada pop, ada rock, dia tak ada. Dia tu lah lagu dia. Melayu, ada biola sikit, ada gendang, tak kaki sikit. Itu Arab punya irama padang pasir dipanggilkan dalam adan. So Bilal bin Rabah dia tak ada irama-irama padang pasir. Dia biasa. Itu riwayat semua ya. Tetapi kalau boleh dialunkan dengan baik dan ikhlas, baguslah. Tapi namanya kalau Allah tu susah nak ikhlas ya. Tuan ikhlas, alhamdulillah. Baik. So tambahan pada waktu subuh ialah dua ni, as-salat khairun minan naum, as-salat khairun minan naum. Kemudian lafaz takbir. Tin takbir ya. Dari setting ah. Nak bagi ustaz ni yang pelajar pukul 9.30. Ya, sikit. Lafaz ini disebut malam ni kan down kan. Sikit ni tak apalah. Nanti tuan-tuan pergi turun tu kan pergi sini. Lafaz ini disebut selepas menyebut hayya 'alal falah yang kedua. Okey. Sesungguhnya lafaz azan ini telah thabit dengan hadis-hadis sahih di sisi Al-Bukhari dan Muslim dan lain. Ini thabit tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam lafaz ni ya, tuan kitab kan. Saya bacakan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau subuh, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Clear? Tuan tengok Syiah punya adan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyya waliyullah. Tambah. Jadi sudah menyalahi apa yang thabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tuan-tuan menambah-nambah ni apa yang telah thabit hukumnya. Yang main kita mengatakan ini kita tak apa, kita tak tahu kan. Kita katalah solat ni kita tambah 5 rakaat. Hukumnya tak. Orang tu keluar daripada akidah. Sebab tu azan, qamat. Itulah dia yang datang, itu yang kita amalkan. Bukan bertambah-tambah. Contohlah, takkan pula Nabi SAW keluarkan hadis kata sesungguhnya Ali itu waliullah pula. Ali itu belum jadi khalifah lagi masa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kan. Kita fikir logik macam tu je lah. Ali ada lah, memang ada kan. Dan Ali adalah kira sahabat Nabi yang hebat lah kan. Dan menantu dia pun. Tapi takkan Nabi SAW tambah pada azan tu sesungguhnya Ali itu waliullah, sedangkan Nabi SAW masih hidup. Itu jelas begitu. Jadi penambahan ini berlaku selepas Nabi wafat. Dan pastinya dilakukan oleh puak-puak ni kan. Puak-puak Syiah. Kita benda yang tak betul kita sebut. Dan walaupun Syiah tu jiran kita. Tak betul-betul. Kita pun kalau tak betul, dia betul kita. Tapi cari yang tak betul bila mana Ahlussunnah wal Jamaah. Itu je. Kadang-kadang kita fikirkan Syiah ni kan, tapi cara baik, dia baik, malah baik atau ada orang baik, ada orang tak baik. Tapi pokok dia tu akidah tu. Ni main akidah tu. Kalau dia contoh tak puasa, tak salat, berdosa besar dia. Dan akidah dia tidak sampai terganggu macam ni. Kecuali dia kata salat tak wajib. Itu kacau akidah dia, batal akidah. Tapi kalau dah setakat dia tak solat, berdosa besar. Memang berdosa besar. Neraka pergi tuan, jangan risau. Nanti tuan kata macam tu tak pasti sembahyang. Sembahyanglah, tak sembahyang masuk neraka, masuk neraka. Tapi kita kena bagikan antara dua yang mana
tidak melakukan perintah Allah tetapi tidak ingkar, cuma dia malas. Dengan tidak melakukan perintah Allah dan dia ingkar dan mendustakan perintah Allah. Dia kata solat tak wajib, puasa pun tak wajib, haji pun tak wajib, dia jatuh kafir. Yang mungkin pertama tadi dia cuma tak pergi solat dia, tak pergi puasa, dan tak pergi haji, dia malas, dia jatuh fasik, tapi masih Islam. Ini kita nak, Tapi kalau dah mempersendakan azan, itu bau sikit lah. Yang lain-lain tuan tahu sendiri lah. Banyak ceramah anda dengar, banyak buku-buku tulis dan syiah ni. So kita berhati-hati, Itu dia kalimat-kalimat azan yang perlu digunakan. Baik. Sikit lagi, dalam minit. Syarat-syarat sah azan. Pertama, dia azan pun ada sah, Dia tak boleh main-main lah. Azan maknanya bukan maknanya kalau tak sah tu kira tak boleh sembahyang. Tidak. Nak bagi kita jangan main-main dengan azan. Itu je. Mentang-mentang dia bukan macam solat, kita pun main-main azan. Jangan berlari. Allah. Dia ada syarat sah. Pertama, mestilah orang Islam. Kalau dia tidak Islam, azannya tidak diambil kira. Maknanya tak ada pahala dapat. Orang Islam, orang kafir tak boleh. Belajar tak boleh. Tapi untuk dia duduk depan ni, azan acau azan. Jadi azan tak dikira tu. Kalau belajar tak apa, bagi dia belajar, dia nak baca tak apalah. Dia nak azan tak apa, kita boleh marah dia. Tapi untuk menjadikan dia sebahagian daripada solat, dia tak boleh. Yang kedua, mumayyiz. Tidak sah azan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz, kerana mereka tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah. Mumayyiz ni kita tahu budak tu dah boleh subuh, beli barang, dah boleh kita kata membezakan yang taib dengan tak taib. Kalau baby kan ada benda kat depan tu dia ngap je depan, kan? Dia berak dia pun up dia makan. Itu tak mumayyiz. Baligh lain. Baligh dia dah sampai tahap tanggungjawab, dia tanggung sendiri. Mumayyiz ni tanggungjawab apa tanggung, tapi dia boleh bezakan. Ahmad pergi beli gula kedai, memang gula lah balik. Itu mumayyiz. Kalau Ahmad pergi gula kedai, gula-gula dia balik. Okay? Tapi ada juga yang balik belum mumayyiz pun ada. Bang beli gula bang, tak balik-balik. Rupanya beli top up. Itu mumayyiz, boleh bezakan. Dan mumayyiz boleh jadi imam. Sebab tu mumayyiz. Kadang-kadang ada orang tanya itu. Bapak dia sembahyang masjid, jadi dia nak sembahyang, isteri dia nak sembahyang berjemaah lah. Tapi makmumnya semua anak lelaki. Jadi mak jadi imam, mana boleh tu? Kalau anak mumayyiz jadi imam. Kalau tak mumayyiz, tak payah bayang apa tu, bukan mumayyiz. Main seorang lah kita. Tuan-tuan jangan risau perempuan Perempuan jangan sedih bila suami pergi masjid bersyukur. Jangan kata saya ni tak pernah sembahyang jemaah dengan abang. Orang lelaki tempat dia di masjid, tahu? Orang lelaki sembahyang masjid, perempuan sembahyang di rumah, pahala redha perempuan tu dapat pahala jemaah. Senang aja orang cerita dia, jangan susah fikir. Memang orang lelaki tempat dia di masjid. Sebab Nabi SAW tak pernah sebut sembahyanglah kamu dengan isteri kamu, tak pernah sebut. Sembahyang di masjid. Memang banyak pakar motivasi sebut untuk merapatkan rumah tangga, kata dia. Sembahyanglah dengan isi di rumah. Tak betul, salah. Orang lelaki mesti sembahyang di masjid. Tapi kalau kebetulan lelaki kita pemalas, sembahyang di rumah. Kalau haji memang jangan dimarah dia, jangan. Saya hidup dengan abang 25 tahun tak pernah sembahyang jemaah. Jangan tuan, memang lelaki kuat masjid. Perempuan sembahyang, perempuan tidak dicariakan sembahyang berjemaah. Tetapi pahala dia dapat. Kerana suami dia pergi masjid, dia mengiyakan dan meredhakan. Itu senang jadi perempuan. Senang jadi perempuan. Tak payah pergi perang, dapat pahala. Suaminya pergi perang, Masya Allah. Tapi itulah, ada juga yang nak jadi jantan tu. Dikumik-kumikkan badannya. Tengok naik motor, wah, macam jantan tu kali kenalan kau. Suara perempuan, tapi dia punya action dia jantan. Dia nak jadi jantan. Yang jantan nak jadi perempuan. Kita balik dunia sekarang. Sebab tu tuan-tuan kita daripada kita
kecil anak kita jangan diacukan, acuannya terbalik lah budak ni. Kadang-kadang dia nak anak perempuan dapat anak lelaki, diacukan jadi perempuan. Jadi budak jadi squid lah. Tahu squid tak? Sotong lah, sotong. Laki bejat laki. Ketiga, lelaki tidak sah azan seorang perempuan untuk jamaah lelaki sebagaimana tidak sah menjadi imam kepada kaum lelaki. Dan perempuan pun kalau sembahyang nak mendirikan sembahyang jamaah tak payah azan dia, tak payah azan. Sembahyang kan? Sebab suaranya. Tapi kalau suara perempuan macam macam tak merdu, bukan tak boleh, bukan kena azan tak, maksud gini. Ada orang faham bila perempuan ni bercakap aurat kalau dia suaranya menggoda kan. Macam dia mengaji kan. Aurat tu dia tilawah Quran kan suara sedap. Sampai hakim yang begini, masya-Allah. Bini siapa ni? Tapi kalau cubilah ya. Tak apa. Siapa pun tak dengar tu. Tidak mengiurkan. Tapi kan dengan rentaknya, dengan harakat pertama, harakat kedua, sebenarnya tak boleh tuan, kerana dia mendayu-dayu. Macam nyanyi lah, sama lah nyanyi. Kalau perempuan nyanyi lagu negaraku tak apa, perempuan. Sebab dia negaraku pun ada lain tu sangat kan. Negaraku, dia macam tu je. Tak ada negaraku. Dia macam tu, dia punya mainan dia tu. Bukan maknanya suara perempuan semuanya aurat, tidak. Bapak-bapak kalau dengar ibu-ibu bebel, ada steam ke? Steam tak steam kan? Abang ni kenapa lebih lambat? Apa steam kan? Yang itu boleh sebab ada orang kata suara perempuan aurat secara mutlak. Betul lah. Sebab tu kalau di Saudi perempuan tak boleh kerja tu. Cikgu tak boleh, dia boleh belajar je. Kerja tak boleh. Mana sana pegang aurat suara perempuan tak aurat. Mungkin suara Arab pun boleh ikut. Dia kecil, dia belum jumpa suara orang Melayu. Kau lambat balik kan? Jaga kau. Itu apa nak menggoda aku suara itu. Aku berlari kan. Yang keempat, melepaskan kalimat-kalimat azan yang tertib kerana mengikut apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tertib kan? Juga kerana melafazkan lafaz azan tertib boleh dianggap mempermainkan ibadah azan dan boleh mencecatkan seruan azan ketika dilakukan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Supaya tertib itu tidak memainkan kalimat azan. Yang kelima, betul-betul antara kalimah-kalimahnya yang makna tidak boleh pisah lama antara satu kalimah dan kalimah berikut. Tak boleh lama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang wudu dulu, kalimah wajib dulu tak boleh. Ulang balik. Yang keenam, meninggikan suara sekiranya azan tersebut berjamaah. Sekiranya individu maka sunat ditinggikan suara di masjid yang tidak ada jemaah dalamnya, dan direndahkan suara sekiranya azan tersebut dalam masjid yang ada jemaah, agar mereka yang mendengarnya tidak menyangka bahawa telah masuk waktu solat yang berikutnya. Okey. Ini kalau ini tinggi suara ni ada jemaah ya, untuk jemaah di luar. Sebab tu kalau kita sembahyang Jumaat, azan pertama tu kan kita buka yang luar, tutup yang dalam kan. Sebab nak bagi orang datang. Lepas tu orang dah tahu azan, azan yang kedua. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda,